Hahaha, aku dah kata engkau akan hook up dengan Zwift dan sering menggunakannya pada setiap hari. Namun, bagaimana kita boleh mengetahui bahawa performance grafik di PC mencapai tahap yang sepatutnya? Ikuti video ini untuk kupasan lanjut. Okey, tanpa membuang masa, mari kita saksikan bagaimanakah untuk kita mengetahui performance graphic card menggunakan Zwift di laptop atau PC kita. Pertama sekali kita um, on kan Zwift dan macam biasa dan dia akan launching, dan kita akan tengok dari segi tu pun kita boleh nampak prestasi dia. Kalau banyak lagging, ada macam tak smooth, tu dah tentulah bermakna yang grafik card kita ni adalah sangat minimal. Dan kita juga boleh rujuk pada spek yang telah dinyatakan oleh Zwift, iaitu untuk menggunakan aplikasi Zwift, kita perlulah menggunakan spek berikut. Okey, dalam contoh laptop aku ni, aku menggunakan Intel Celeron N4000 dengan dia punya base frekuensi dia 1.1 GHz base dia. Manakala memori pula aku menggunakan 4GB DDR4 2400 SD RAM, satu slot. Manakala dengan dia punya hard disk pula dia menggunakan M.2 256GB SSD. Mana kan dia menggunakan Intel Graphic Card Integrated, so dia punya graphic processor adalah Intel UHD Graphic 600, very minimal dan memang boleh digunakan, setakat boleh guna je lah. Grafik dia tak adalah sangat yang orang kata meletup sangat, so kita boleh tengok lah performance dia, basic grafik dia setakat ni. Alright, kita boleh tengok sekarang grafik dia agak jerky dan ada lagging banyak, so tak boleh komen apa. Ini memang performance standard oleh laptop stand minimal lah, so memang begini keadaan dia. Tapi walaupun mana pun boleh lah setakat nak main. Cuma yang apa kita tak tahu, berapa bacaan frame rate dia. Adakah ini minimum setting maksimum yang kita boleh capai, ataupun accepted setting yang boleh digunakan. So ada cara sebenarnya untuk kita mengetahui data performance ni. Ada dua, iaitu melalui bacaan frame per second FPS, dan satu lagi melalui benchmark di laman web zwifter.com. Aku akan tunjukkan kedua-dua kaedahnya. Tapi untuk yang segmen pertama, kita akan tunjukkan cara untuk display frame per second melalui software Zwifter sendiri. So boleh follow lah kalau berminat. Okey, mari kita memula. Kita akan mulakanlah. Buka je kau punya. Kita akan cari folder program file Zwift data, dan kita akan pergi ke config. Okey, dekat sini dia semua setting-setting yang kita dah pakai lah, grafik display dekat Zwift tu. Yang basically dia ada tiga lah: basic, medium, high dengan ultra. Yang lain tak payah pakai. Since benda ni dekat sistem punya directory, so kau leceh nak nak enman benda ni, jadi nak mudah dan kau copy semua ni kau letakkan dekat desktop. So macam cakap tadi, ambil basic, medium, high, ultra. Yang dua ni kita biarkan lah. Okay, untuk basic ni double click. Biasanya dia akan pakai notepad lah. Dekat sini kau just type set G show FPS sama dengan 1. Ini maksud dia akan setkan display frame per second lah dekat kawasan top left up corner kat sini. So save. Benda yang sama juga kita akan buat pada setting medium. Pastekan juga dan save. High pun sama, kalau pakai high. Set G show FPS sama dengan 1, dan akhir sekali dekat ultra ni dia 1080 lah. Biasa tu grafik card yang power punya lah. Alright, dah sudah, dah save.
copy atau cut balik dan paste balik ke directory Windows program file Zwift data config. Ini dia akan override lah file-file lama ni. Just replace dia semua tu. Kalau takut buat backup dulu lah. Okay. Kalau nak tahu boleh test, ambil yang basic tadi dan kita tengok dekat sini ada kat situ. So which mean dia ada lah. Alright. So itu je. Lepas tu kita akan on Zwift dan tengok dia take effect. Alright. Alright. Bagi tumpuan pada sebelah kiri atas ada tertera bacaan frame per second. Dia kecil je. Nombor dia berubah pasal dia akan menunjukkan grafik frame per second lah setiap masa. So macam kes aku dia kurang daripada 5, dia berubah-ubah lah 5, 6, 7. Kalau tengok memang rendah lah. Pasal kebiasaan kita expect dalam sekitar 30 kan, barulah sedap tengok mata mandang. Tapi kena ambil tahu juga, sebab kalau banyak running program yang running kat belakang, contohnya macam ketika aku rakam ni ada apps, pelbagai apps aku running. So itu pun juga menjejaskan lah, yang menjadikan dia punya frame per second tu agak rendah dan grafik dia pun nampak tak smooth kan, kaki apa benda macam tu. So benda-benda ni semua kena ambil perhatian, ambil maklum, dan juga kalau boleh minimalkan running program di belakang. So kau akan dapat pastikan lah, dengan pantauan ni kau boleh tahulah macam mana dapatkan the best graphics solution untuk gaming Zwift ni. So ini just untuk display saja, bagi tahu. So kita ada meter grafik belah atas kiri tu, so kita boleh pantau lah. Kalau hari-hari kita tengok cantik, kenapa tinggi, dan ada hari kita tengok kenapa terlalu rendah, adakah proses kita panas dan sebagainya lah. So ini menjadi panduan dan juga guide kita untuk memastikan performance tu cantik. Cuma downside dia adalah meter ni kau tak boleh ubah, dia akan berada tepat dekat heart rate, bacaan heart rate kau tu. So kalau kata zone merah ni, orange so ganggu lah, tak nampak display dia tu. So kau kena jeling-jeling sikit lah. Itu je lah untuk the best solution yang ada untuk display grafik per second. Okey, untuk kaedah kedua kita akan menggunakan benchmark pada laman web zwifter.com. Okey, untuk ni kita buka kita punya web browser, terus ke alamat zwifterlizer.com. Kat sini dia akan minta kita punya file ni, user document zwift/logs, iaitu file rekod yang mana apabila kita menggunakan Zwift akan simpan rekod game tu lah. So log tu yang akan digunakan untuk kita buat benchmarking. So just buka-buka je, dia akan pergi ke menu ni, double klik, pergi dekat my document, Zwift log. Okey, dia ada banyak tau kat sini. Dia ada banyak. Cara dia bacaan macam ni. Log ni dia yang terkini. Log 9, contoh yang aku punya 9, 8, 7, 6 ni adalah dia akan ambil yang latest kepada yang terdahulu. So yang ni ada yang terdahulu lah. So dekat sini aku akan ambil yang log ni lah. Kita ambil yang log ni yang tadi tu lah. Kita open dan dia akan buat benchmarking lah. Dia akan ambil beberapa saat. Dekat sini dia akan beritahu bila tarikh, berapa lama game kau, dan juga game version. So platform, CPU kau, model yang kau pakai untuk laptop kau, RAM, dan yang penting ni lah grafik dan juga yang berkaitan. Dekat sini sebab pendek je, pakai 5 minit, so dia punya average rate dia bagi 8 dengan kesusahan lah, 8 agak rendah lah dengan basic setting. So graphical dia macam ni, so boleh nampak lah kan, dengan Bluetooth quality signal. Yang ni dia boleh tengok lah ada gangguan ke ataupun macam mana dia punya performance Bluetooth sekali. Juga network, sebab network ni memang peranan. Kalau network tu dia tak stabil, ada macam bumpy macam ni, so dia akan mengganggu jugalah dia punya signal. So kat sini boleh tahu lah yang tu punya berapa. Juga boleh tukar kepada log yang lain. Aku akan ambil je yang panjang sikit lah, 251 KB ni. Okay, kita tengok bacaan yang ni pula. Ada beza tak dengan sebelum ni? Okay,
Okay, untuk ni average rate terus ambil 11. So beza lah, sebab yang tadi tu dah 7, yang ni 11. So ada peningkatan lah. Boleh nampak frame rate per second dia macam ombak kan. Yang lain tu biasa lah. Aku tak ambil port sangat yang ni, just aku ambil yang part ni je lah. So aku akan ambil yang lain juga, yang besar sikit file 251, dah ambil 238. Okay, ini old version gunakan klien lama. Yang ni pun dia kata 8 dia punya graphic card, so agak rendah lah. So ambil yang lain sikit, kalau ada yang pendek sikit. 100. Ini agak tinggi, dapat 14. Tak tahu kenapa hari tu memang cantik, dia naik sikit lah dekat 15. So kalau pakai Intel Celeron M ni memang sekitar tu lah 15 lah. Okay, itu sajalah untuk benchmark lah. Dan kalau kau rasa nak benchmark pada PC lain, laptop lain, boleh tekan kanan benchmark ni. Dan kat sini dia akan tertera lah, macam kau nak pakai apa, GTX 750, nak search graphic card yang tu pun boleh. Tak boleh, dia jauh sikit. Okay, dia akan bagi tahu lah recommended yang siapa yang upload data kat situ. So kau boleh tengok untuk GTX 750 Ti, Motion Ti, ada yang boleh dapat on average yang warna biru ni 66.3. Wow, menarik tu kan. So kau nak beli graphic card atau nak beli PC, boleh gunakan benchmark ni lah. Pasal orang lain semua tinggi-tinggi kan, sebab dia ada kaitan juga lah dengan sama ada processor dia dan juga dia punya graphic card dia lah, untuk dapatkan high performance. So itu aja lah untuk recommendation kalau menggunakan untuk pembelian lah. Bagus untuk guna laman web Revitalizer ni kalau nak beli PC lah, pasal ataupun kita benchmarkkan PC kita dengan platform dia dengan user lain. So itu aja lah.